Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Alia Nabilah binti Abdul Kahar bernombor matriks D201910878801 akan menyampaikan sebuah cerita lisan sastra yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Kononnya, di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang puteri. Puteri itu sangatlah cantik. Puteri itu juga seorang yang bijak dan juga baik hati. Puteri itu bernama Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang sangat terkenal di seluruh negeri. Ramai yang ingin berjumpa dan melihat puteri itu. Cerita tentang puteri yang cantik itu sampai ke pengetahuan Sultan. Sultan pula ingin menjadikan Puteri Gunung Ledang itu sebagai permaisuri baginda. Lalu, Sultan menghantar Laksamana meminang Puteri Gunung Ledang. Seawal pagi, rombongan meminang berangkat membawa banyak hadiah untuk puteri. Menjelang tengah hari pula, rombongan Laksamana pun tiba di kaki Gunung Ledang. Mereka terus mendaki dan terus mendaki. Namun, mereka tidak juga nampak istana Puteri Gunung Ledang itu. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang nenek tua. Lantas Laksamana pun bertanya, "Nenek, tumpang tanya, di manakah istana Puteri Gunung Ledang?" Tanya Laksamana. "Kamu berjalan terus ke hadapan. Nanti kamu jumpa 2 simpang. Kamu mesti ambil simpang kanan dan terus berjalan sehingga ke puncak. Di situ, kamu akan jumpa istana Puteri Gunung Ledang," terang nenek itu. Laksamana pun lantasnya mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanannya. Menjelang senja pula, rombongan sampai di puncak Gunung Ledang. Mereka nampak istana Puteri Gunung Ledang yang tersegam indah. Namun, oleh sebab keletihan, mereka segera berehat dan terus tertidur. Keesokan hari pula, mereka dikejutkan oleh nenek tua yang mereka jumpa di tengah hutan Gunung Ledang. Nenek pun membawa mereka ke istana. Nenek itu juga memperkenalkan Puteri Gunung Ledang kepada mereka. Ketika itu, puteri berada di taman bunga. "Mengapa kamu ke sini mencari beta?" tanya puteri itu. Laksamana pun menyatakan hasrat Sultan kepada Puteri Gunung Ledang. Puteri pun berbisik sesuatu dengan nenek tua. Setelah itu, puteri pun berkata, "Baiklah, beta terima peminangan ini dengan beberapa syarat. Beta akan utuskan surat kepada Sultan. Tapi ingat, hanya Sultan sahaja yang boleh membuka surat itu." "Baiklah, Tuan Puteri," kata Laksamana. Setelah berehat dan menjamu selera di istana Puteri Gunung Ledang, rombongan Laksamana berangkat pulang dengan membawa surat kepada Sultan. Sampai di istana, Laksamana pun lantas menyerahkan surat Puteri Gunung Ledang kepada Sultan. Lalu Sultan pun segera membuka surat itu. Pertama, dalam syarat tersebut adalah membina jambatan emas dari istana Sultan ke puncak Gunung Ledang dan jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke istana Sultan. Sultan pula membayangkan jambatan emas dan jambatan perak yang cantik untuk Puteri Gunung Ledang. Kedua, memberi 7 dulang hati nyamuk dan 7 dulang hati hama. Rombongan istana tercengang mendengar hantaran yang diminta oleh Puteri Gunung Ledang. "Tuanku, banyak nyamuk yang perlu ditangkap. Mana hendak dicari nyamuk-nyamuk itu, tuanku?" tanya Laksamana. "Ya, bersih negara kita daripada nyamuk.
belum tentu dapat memenuhi permintaan ini, kata seorang pembesar. Hama pun rakyat tak kenal, tambah pembesar yang lain. Sultan pun diam. Baginda membaca lagi syarat yang ketiga, iaitu baginda perlulah memberi 7 tempayan air pinang muda dan 7 tempayan air mata anak dara. Ini juga syarat yang tidak masuk akal, tuanku, kata seorang pembesar. Andai penuh negeri ini ditanam pokok pinang pun, tidak mungkin kita dapat air pinang muda itu. Tuanku, kata pembesar yang lain, bagaimana pula kita hendak mengumpulkan air mata anak dara? Tuanku, kering air mata mereka pun tidak mungkin penuh setempayan, kata Laksamana. Syarat terakhir adalah dengan menyediakan semangkuk darah raja muda. Semua pembesar terdiam dan memandang antara satu sama lain. Sultan termenung memikirkan syarat terakhir itu. Sultan terkenang akan permaisuri yang telah meninggal dunia. Sultan teringat riang tawa raja muda, iaitu putera baginda sendiri. Tiba-tiba, raja muda pun berlari-lari dengan riang masuk ke balairung. Baginda memeluk Sultan sambil menunjukkan seekor belalang yang ditangkapnya. Sultan pun lalu terus tersedar daripada lamunannya. Oh, puteraku! Tiada siapa yang boleh menggantikan tempat anak anda. Ayahanda sayang anak anda, bisik Sultan ke telinga puteranya. Sultan memeluk erat puteranya. Lalu baginda membatalkan niatnya hendak berkahwin dengan puteri Gunung Ledang. Keputusan Sultan itu pula terus disampaikan kepada puteri Gunung Ledang sambil tersenyum. Puteri Gunung Ledang berkata, "Wahai tuanku, tuanku sememangnya seorang yang berhati mulia. Jagalah raja muda dengan baik. Semoga putera tuanku menjadi sultan yang agung seperti tuanku."